Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini Ustazah dapat menyambung pengajaran Ustazah dalam mata pelajaran UPKK. Tajuk yang pertama iaitu adab menghidang makanan. Okey, sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran Ustazah, mari kita lihat sama-sama apakah objektif dalam tajuk ini. Okey, yang pertama, objektif pembelajaran yang pertama iaitu menyebut adab-adab menghidang makanan. Yang kedua, murid mestilah menyatakan faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Ketiga, menjaga kebersihan ketika makan. Yang keempat, menjelaskan akibat menghidangkan makanan tidak mengikut adab yang betul. Okey, ini antara objektif-objektif pembelajaran yang murid mesti dapat. Okey, sebelum kita masuk apakah adab menghidang makanan, kita lihat pada pengenalan. Okey, makanan perlu dihidang supaya kita dapat menjamu selera beramai-ramai seisi keluarga. Kita hendaklah menghidang makanan dengan teratur dan beradab supaya makanan yang kita makan itu diberkati Allah dan menambahkan kesihatan tubuh badan. Maksud di sini, dalam adab menghidang makanan perlulah dengan cara yang betul supaya dapat diberkati Allah dan juga dapat menambahkan kesihatan tubuh badan kita. Itu kesannya bila kita menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Okey, seterusnya kita lihat pada adab menghidang makanan. Okey, adab yang pertama ialah mengelap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Kalau kita lihat ada pinggan atau mangkuk yang kotor ataupun yang basah, hendaklah kita lap dulu. Lap bersih-bersih baru boleh guna untuk makan. Yang kedua, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Kita tengok ada pinggan ataupun cawan yang sumbing sikit ataupun yang retak sikit, tak perlu nak guna sebabnya boleh mendatangkan kecederaan kepada mulut ataupun tangan. Seterusnya yang ketiga, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Okey, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih, kalau kamu lihat ada habuk di atas pinggan, hendaklah kamu cuci bersih-bersih dulu. Yang seterusnya menyusun dengan kemas. Pinggan mangkuk yang dah digunakan hendaklah disusun dengan kemas dan teratur dan menyediakan peralatan yang cukup. Maksud peralatan yang cukup ialah seperti sudu, garpu, cawan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pada faedah menyediakan makanan dengan betul. Apa faedah yang kita dapat ataupun kesannya apa yang kita dapat bila kita sediakan makanan dengan betul? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, tidak dihinggapi penyakit. Yang ketiga, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Yang keempat, tidak tercedera semasa makan. Yang ni yang tidak menggunakan, ni yang tadi tu saya cakap. Kalau guna cawan ataupun pinggan yang sumbing, akan tercedera lah. Jadi kalau kamu tak guna, tidak akan mendatangkan kecederaan. Yang seterusnya, memberi keselesaan kepada tetamu. Okey, bagaimana cara nak mengelakkan makanan daripada tercemar? Kalau kita lihat, makanan tu, dapur tu berhampiran dengan toilet, selalu toilet akan berada di dapur. Jadi, kalau kita nak pastikan makanan tu daripada tercemar, yang pertama, pastikan dapur bersih. Makanan tu ditutup dengan rapat. Yang kedua, sumber makanan yang segar. Yang ketiga, gunakan alatan dapur yang dicuci. Yang keempat, tangan selalu dicuci. Dan yang seterusnya, kain lap yang bersih. Menggunakan kain lap yang bersih. Maksud menggunakan kain lap yang bersih, janganlah campur kain lap dapur dengan kain lap dapur. Kain lap dia campur dengan kain lap pinggan, campur dengan kain lap motor, campur dengan kain lap lantai. Tu tak naklah macam tu, sebabnya boleh mendatangkan kepada terjejas kesihatan. Okey, akibat tidak menjaga adab makan. Makanan tercemar, senang dihinggapi penyakit,
tetamu tidak selesa, keselamatan dan kesihatan diri tidak terjamin, mengaibkan tuan rumah kerana tidak menghormati tetamu. Okey, ini antara akibat-akibat kalau kita tak jaga adab dan menghidang makanan dengan betul. Okey, seterusnya, seterusnya ini saja yang Ustazah dapat sampaikan kepada anak-anak murid semua. Ustazah harap dalam tajuk ini murid-murid dapat mempraktikkan atau menggunakan ilmu yang ada sebaiknya. Ustazah harap juga murid-murid dapat memahami dengan lebih mendalam dan juga menghafaz setiap isi-isi kandungan yang ada. Sekian, terima kasih dan selamat mengulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.